كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Kata musannif rahimahullah taala, maka di sanalah banyaknya sesat manusia. Maka di sanalah banyak sesat manusia. Sana mana ni? Orang yang salah ambilan pada ilmu tasawuf, ilmu tahqiq, ilmu usul, kurang mahir ataupun tiada sekali-kali faham. Semua yang bila ada bermasalah dalam tak mahir dalam bab ilmu, yang sepatutnya dia kena ada asas belajar dulu, lepas tu baru boleh masuk bahas bicara, yang tu yang ramai jadi sesat. Na'udzubillah. Ni dia nak senarai sikit sebanyak. Maka di sana di atas kata ada yang salah ambilan. Kadang ada salah ambilan ni, ambil macam mana? Sikit tanya dalil, sikit tanya dalil. Dalil tu apa? Dalil pun dia tak faham. Tambah kita sebut dalil tu mana di dalah ni. Oh lagi menggelapar saya. Kalau ada nanti jumpa nanti siapa tanya dalil tu, tanya dalil tu apa? Apa dalil tu? Dalil tu apa dia? Dalil. Biar dia jawab dulu kan. Dalil pun dia tak faham. Kalau kita bagi dalil pun bukan dia faham apa dalil Allah tak bertempat. La ilaha illallah, itulah dalil tak bertempat Allah. Mana dia tak? Itulah dalil. Dia tak faham di situ tak bertempat. Dia cuma orang-orang yang mangkuk ni selalunya dia nak dalil macam mana? Dalam Quran tu Allah tak bertempat. Tu baru dalil. Luar bedih tu. Dia luar bedih macam tu. Memang tengok jadi masalah orang-orang yang gaduh dalil lah. Dia nak macam tu. Mustahil Allah tak dalam tempat. Qala Allah Ta'ala ayat berapa surah berapa, Allah tak bertempat. Padahal la ilaha illallah tu dalil lah Allah Ta'ala tak bertempat. Itu kata tanya dia dalil tu apa? Sikitlah awal-awal situ. Baik, antaranya yang tu cerita salah ambilan tu. Maka daripada sanalah banyak sesat manusia. Baik, antara yang sesat ni setengahnya, setengah sebahagian daripada ajaran sesat ni mengiktikadkan akan sebenar-benarnya dirinya itu Allah Ta'ala. Aku Allah. Kata dia, aku ni memang aku ni lah Allah, kata dia. Saya tak isyarah tu kot, padahal lah. Jadi siapa duk mengaku Allah, lempang lah. Apa? Dari Allah, lempang mesti tak jadi apa-apa kan, tak jadi mudarat.
Kalau lempang jadi sakit tu ke Allah lah. Dan setengahnya ada sebahagian daripadanya mengiktikadkan Tuhan yang zahir ini Adam. Mengiktikadkan Tuhan yang zahir ini ialah Adam. Dan nyawanya, nyawa Nabi Adam ni iaitu Muhammad. Pula kita pelik-pelik dengar ni. Kita dengar dia punya putar belik, dia akan cerita macam mana boleh dia kata sebenarnya yang zahir ni ialah Allah Ta'ala. Jadi Adam tu adalah zahirkan Allah Ta'ala tu siapa, dan Adam tu boleh hidup siapa? Pasal ada nyawa dia. Nyawa ni Muhammad. Maka Muhammad itulah sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu apa? Adam. Sifat Allah Ta'ala apa? Muhammad. Maka sifat Allah Ta'ala iaitu tiadalah ia lain daripada zat. Pula nak bahas zat dengan sifat. Untuk dia kata sifat ni tiada lain daripada zat. Jadi sifat itu ialah zat, zat itu ialah sifat. Untuk antara punca dia. Itu antara sesat dalam bab ni, tak faham zat dengan sifat. Satu kita belajar lepas, zat dengan sifat kan disebut laisat bi ghairi au bi aini zati. Apa dia? Sifat ni dia bukan ain dan bukan ghair daripada zat. Cuma intibar mana? Kalau kata dia bukan lain daripada zat, intibar mana? Kalau kata dia adalah ghair, intibar mana? Ada yang intibar mafhum. Mafhum maksudnya intibar ta'rif. Ada haisul wujud. Kalau haisul wujud maksudnya fil haqiqah. Yang tu dia bukan ghair. Macam mana pun tanya tu sifat tu apa? Zat tu apa? Tu pun tak faham. Memang selalunya masalah ni masalah tak faham lah tu yang timbul macam ni. Dan setengahnya ada sebahagian lagi yang sesat ni mengiktirafkan nyawanya itu ada pula berbawa lagi nyawa Muhammad. Bernyawa. Bahawa nyawanya itu ada pula bernyawa lagi nyawa tu ialah nyawa Muhammad. Ni pun salah faham tafsir lah ni. Ni faham nyawa dia ialah nyawa Muhammad. Aku ni Muhammad lah. Ada saya pernah jumpa satu geng dengan macam ni. Dia kata ana Allah wa ana Muhammadun Rasulullah. Dia mengaku ni, saya Allah, aku ni Allah dan akulah Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad mana? Ana Muhammadur Rasulullah. Kita minta dia cerita bagi hurai. Tak ada huraian lah, tak ada lain lah. Full stop. Macam itulah bahasa dia. Ana Allah wa ana Rasulullah. Tak lempang lah. Ayat lempang macam tu lah. Saya bukan kaki lempang orang. Tak ada kata apa kita bila cakap itu kan. Kata apa? Dia tak ada arah lah. Tapi kalau game macam tu lah, saya ngaji pasal ada tutup wajah, orang macam tu nak kelahi dia bukan apa, kalau yang buruk je balik. Ana Allah wa ana Rasulullah. Tak kena. Ana Allah wa ana Rasulullah, bukan tak. Kelahi kan tu dia ni. Dan boleh dakwa macam tu. Kita pula declare kata kita Allah, kita Rasulullah. Kalau dia kata ha lah, memang gila lah dia ni. Astagfirullah. Itu kalau ngaji kat ada tok guru, dia cerita Pak Pandai tu kan. Kalau dia kata ana Allah, ana Rasulullah, tanya dompet tak? Dompet. Dompet duit tak? Dompet duit. Pak keluar dompet sana nak tengok, nak tengok. Nak tengok apa? Ambil duit dia, bagi kali dompet dia kan. Tu apa perasaan dia? Ana Allah kan, Allah tu ghani. Allah ni kaya tak ajak pada sesuatu.
Apa payah ambil duit kau? Tak, Allah tu ghani. Berbulu dia dengar lagi. Kerja orang macam tu layar buruk cari kaedah layar buruk kan dia. Allah ghani. Wa nahnu aghniya. Allahu ghaniyun. Ana fakir. Jadi ana fakir nak ambil lah. Tak ghani tak apa, tak Allah. Layar buruk itu. Astagfirullah. Antara sebab dia silap saya kalau disebut anak aku ni Muhammad siapa? Pasal dia wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu antara dia kadang-kadang tak kerti pun ayat tu. Kalau berti pun baca ayat Quran juga faham apa maksud tu. Ketahuilah kamu maksudnya anna fikum maksudnya pada kamu Rasulullah, ada Rasulullah. Tu ayat-ayat majazi macam ni tak orang tak faham macam ni. Kat kita ada Rasulullah. Mana Rasulullah kita? Habis-habis cari jalan yang boleh terakai, nyawa aku ialah nyawa Muhammad. Pula nyawa Muhammad. Astagfirullah. Dan setengahnya mengiktikadkan nyawa Muhammad itu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dan sekalian alam semuanya ini dijadikan oleh nyawa Muhammad. Jadi Muhammad jadi Tuhan pula. Nyawa Muhammad tu jadi Tuhan. Pasal nyawa Muhammad tu yang buat semua. Pasal Muhammad tu jelmaan Tuhan. Dia akan faham macam tu. Merepek-merepek lah, timbul lah macam-macam akidah-akidah lain. Maka nyawa Muhammad itulah yang memerintah pada alam zahir dan alam batin. Dan setengah lagi mengiktikadkan mereka itu ada dirinya, nyawanya itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia kata diri dia ni dan nyawa dia ni semua ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Memang betul pun kan. Tapi pada dia bukan ni dalam ilmu Allah Ta'ala, hakiki ni dalam ilmu Allah Ta'ala ni. Dan bersatu ia di sana dengan beberapa lagi ini cakap, dan bersatu ia di sana. Jadi bila diri dia dalam ilmu Allah, nyawa dia pun dalam ilmu Allah Ta'ala, dia ni sekarang dalam ilmu Allah Ta'ala lah. Jadi dia apa? Dia ni ialah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Boleh? Bila sifat Allah Ta'ala, tentu sifat dia ada di zat dia. Jadi kalau yang ni sifat Allah Ta'ala, macam mana? Tentu sifat ada di zat. Kat saya mestilah ada Allah Ta'ala. Pasal saya sifat Allah. Kan dia melanjut, meleret sesat barat tu. Jadi kalau perhati tadi yang disebut awal, punca pasal apa? Pasal dia tak pernah faham pun apa dia, zat, sifat, af'al. Tak faham benda pun. Semua ni dalam ilmu Allah Ta'ala bersatu ia. Siap. Di sana. Dengan beberapa lagi lah ia intikad orang yang salah ambilannya ni daripada jalan ilmu tahqiq. Ilmu tu ilmu tahqiq, tapi cara faham dia tu tak betul. Kalau nak faham betul macam mana? Ada kan? Supaya faham betul tu, ambil sikit sekali lalu tu, tang dekat sekali. Diri kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Memang sebelum kita ada, kita dalam ilmu dia. Bila dizahirkan ni dengan kudrat iradat Allah Ta'ala buat kita ni, ni zahir kita. Tapi sebelum kita ada, memang kita dalam ilmu Allah, kita dalam maklum Allah. Tapi masa tu kita tak ada lagi. Dan ilmu, sekalipun dalam ilmu Allah Ta'ala, kita tu pada masa tu istilahnya makdum, tak ada. Untuk bila ada ni, bukanlah kita ni Allah, bukan kita sifat Allah. Ustaz, yang kata dia mengaku Muhammad tu sebab kan asal setiap makhluk daripada Nur Muhammad kan. Ada satu kefahaman yang makhluk semua ni dicipta oleh nur dia tu, cipta semua makhluk lain. Lepas tu diri dia tu faham Nur Muhammad tu. Dialah Nur. Aku adalah Muhammad. Macam tu ke maksud dia? Dari segi dia hurai tu macam tu, tapi itu ke maksud? Itu
Itukah maksud yang kata akulah Muhammad Rasulullah? Memang kalau kata daripada Nur Muhammad lah Allah Ta'ala cipta alam ni. Kalau gitu jangan engkau tu Muhammad, ni pun Muhammad, ni pun Muhammad, ni Muhammad. Kau nak kata macam tu, kebau pendek tu kan, kebau pendek pun Muhammad jugalah. Dan nak kata semua datang ke rahmatan lil alamin. Kalau nak ambil faham cara macam tu kan, betul ke faham macam tu? Betul Muhammad ni lelaki, Muhammad yang perempuan Muhammad juga. Yang tu yang kata salah ambil dalam ilmu tahqiq tu. Ilmu tahqiq dari sudut kata betul kita ni adalah dengan sebab Nur Muhammad orang tak nak jadikan semua makhluk. Okey, itu betul. Tapi bukan maksudnya kita Muhammad. Ya, kita takkan nak faham kita ni Allah bagi jadi, maka kita ni adalah jelmaan Allah Ta'ala. Bukan faham gitu. Kita makhluk Allah, kita bukan jelmaan Allah Ta'ala. Subhanallah. Gila pun nak faham jelmaan Allah Ta'ala. Tak sesat gila tu, murtad habis. Alhamdulillah. Itu. Betul dia kata nyawa Muhammad pula yang memerintah alam zahir alam batin. Setengah mengiktikadkan dirinya nyawa itu dalam ilmu. Jadi punca dia salah ambilannya daripada jalan ilmu tahqiq. Salah jalan, salah faham. Kalau dalam ayat Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwasanya pada kamu ada Rasulullah. Masa bila yang pada kamu ada Rasulullah? Allahumma salli. Antara sebagian pada ulama syarah, pada kita ada Rasulullah ni bila kat kita menzahirkan apa yang ada pada akhlak Nabi SAW. Kat kita ada Rasulullah. Right. Bahkan kita istilahnya celupan Rasulullah. Celup kan kita umat Rasulullah. Umat memang umat. Tapi betul ke kita umat Rasulullah yang memang betul copy and paste pada Rasulullah? Yang mana betul-betul, yang tak betul, tak betul lah. Jadi yang ada anna fikum Rasulullah tu, yang mana ada, yang mana tak ada tu kau bagi ada lah. Sepatutnya engkau tu kena ada macam mana sifat dan peribadi Rasulullah, macam tu lah kena ada kat kita. Cuma nak faham dia macam mana, itu yang kena junjung perintah dia, tinggal larangan dia. Macam apa yang dilarang wajib, sunat junjung, akidah dia, surah, sirah, sarirah, kita sebut dah itu. Itulah maksud nak merealisasikan pada diri kita ni ada Rasulullah. Kasih Rasulullah memang ada. I'tiqad kita Rasulullah ni rahmatan lil alamin memang ada. Betul, adakah kita dah bina syasiah diri untuk menzahirkan kita ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau orang tengok kita seolah-olah tengok Rasulullah? Ada? Tak ada. Tak ada, belum lagi lah. Kalau syarah macam tu betul. Okey. Betul. Tapi kalau macam mana duk syarah, bila kita ni jadi Nabi Muhammad tu rahmatan lil alamin, dengan sebab Nur Muhammad itulah kita dicipta, maka kita ni Muhammad. Mana itu? Tu orang kafir ke Muhammad? Tu batu tu Muhammad, kayu tu Muhammad. Kan dah salah ambilan. Masalah dia apa? Salah ambilan. Salah ambilan. Sendiri buat andaian tu. Sendiri buat andaian. Jadi orang ni salah ambilannya daripada jalan ilmu tahqiq, tiada akan i'tiqadnya. Jadi salah ambilan daripada jalan ilmu tahqiq dan tiada akan i'tiqadnya. Memang dalam i'tiqad dia tak ada macam tu, tapi salah faham cakap macam tu. Itu kot maksud dia, kepada orang yang salah ambilannya daripada jalan ilmu tahqiq, tiada akan i'tiqadnya. Okey. Macam jadi kan? Orang yang salah ambilannya daripada jalan ilmu tahqiq, padahal tiada akan i'tiqadnya, i'tiqad pada ilmu tahqiq tu. Kalau kata hal, baca hal. Macam mana? Hasil?
Oh, ada hasil di situ? Tak ada. Dia tanggung dulu. Salah ambil daripada jalan ilmu tahqiq, tiada akan intikadnya. Itu baca hal tak sedap. Jadi orang macam ni salah ambilnya daripada jalan ilmu tahqiq. Siapa salah ambil? Dia salah ambil pada ilmu tahqiq, tiada akan intikadnya. Padahal jumlah tu jadi hal. Padahal tiada akan intikadnya. Intikad apa yang salah dalam ilmu tahqiq. Padahal dalam ilmu tahqiq tak ada pun bab intikad macam tu. Macam tu. Baik, pasal apa boleh salah tu? Di atas kata padahal dalam ilmu tahqiq tak ada macam tu, tapi dia duk ambil faham macam tu kerana mengambil zahir perkataan segala ulama yang ahli sufi. Ambil zahir. Masalah dia ambil zahir. Bila ambil zahir, dia akan faham macam mana perkataan zahir. Memang ada ahli sufi sebut anallah, Allah fi jubbati, Allah dalam jubah aku. Oh, dia dah, ahli sufi cakap pada jubah, takkan salah. Nanti Ustaz, apa maksud dia? Bahkan jangan kata ahli sufi, kalau kita tengok zahir ayat Quran, hadis pun berlambak-lambak macam ni. Itu yang Wahabi tu, antara sebab jadi Wahabi masalah ni lah. Yang ni salah, masalah ambil zahir kalam sufi. Bagus i'tikad dia orang sufi ni bagus tu betul, tapi ambil zahir kalam sufi. Macam mana Wahabi? I'tikad dia Al-Quran pedoman betul, tapi ambil zahir ayat Quran. Macam mana hadis? Dia i'tikad hadis ni betul, baliklah pada Al-Quran hadis betul, tapi hanya ambil zahir hadis. Itu masalah dia. Jadi Wahabi duk jadi Wahabi tu, masalah dia macam mana geng-geng ni duk faham ambil zahir kalam sufi lah. Sebut contoh macam mana? Baitullah, apa mana? Rumah Allah. Kalau puak Wahabi ambil zahir macam mana? Sebut sikit. Rumah Allah ni malah. Saya bukan tanya tu. Sesat dia mana? Apa sesat dia? Ambil zahir ayat. Apa zahir ayat? Allah duduk dalam tu lah. Macam apa? Dan rumah dia. Rumah kita besar lagi kalau gitu. Rumah kita comel lagi. Rumah Allah tengah tu je. Allah ni dia tak inginkan dunia. Mula dia cara pelik-pelik. Allah zuhud. Untuk rumah ni 4 segi je. Kepala otak kau. Saya tak ada ayat lain nak berbual lah. Kepala otak je berbual. Alay. Dia akan cari jalan nak membetulkan akidah ni tu. Dia cuba faham sendiri. Dia kata salah ambilan. Antara punca salah ambilan apa? Ambil mentah-mentah zahir translation. Betul lah. Kita ni parti Allah. Kita parti Allah. Saya parti Allah. Parti Allah. Untuk Allah jadi jawatan apa? Pengurusi. Allah pengurusi. Saya setiausaha. Saya ahli sepanjang hidup. Semua hidup. Bunda ni cerita sembang apa ni? Kamu ambil faham zahir ayat. Ada dalam Quran Hizbullah. Ada. Parti Allah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sebut Hizbullah. Hizbullah, Jundullah. Untuk sebut aduullah. Al-kafiru aduullah. Orang kafir ni musuh Allah. Oh, Allah ada musuh lah gitu. Allah ada musuh. Istilah je. Padahal Allah mana ada musuh? Mana ada saing dia nak kelahi dengan Allah Ta'ala? Siapa dia nak saing kelahi dengan Allah Ta'ala? Ilah dia sah. Cuma pasal musuh siapa? Engkar ikut perintah. Itu panggil musuh. Engkar buah label musuh Allah Ta'ala. Aduh Allah. Jadi itu satu hal. Labeling lagi. Boleh label. Memang kena label lah. Pasal memang dalam syariat kita diajar. Ada tempat-tempat yang tertentu memang kena label. Dia mesti ada nama. Mesti ada nama. Tu salah. Semua tu nak cerita tentang mana? Salah ambilan. Salah ambilan. Jadi salah ambilan khas saya tak cerita bercara. Salah ambilan ambil kalam sufi. Tadi salah ambilan makna Quran. Yang Wahabi sesat dia kata Nabi Adam ni Allah Nabi Adam lah. Allah rupa Allah macam mana? Allah rupa dia macam Nabi Adam. Masa ada hadis. Kan sesat. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut katanya Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi
Allah Ta'ala cerita Adam di atas rupa Allah Ta'ala. Tu hadis. Hadis tu. Ambil zahir kalam hadis. Kalau zahir kalam hadis juga, Allah Ta'ala kata apa? Dalam hadis kursi, maritu falam ta'uduni. Aku sakit, kenapa kamu tak pergi ziarah aku? Apa dia? Ulang balik. Allah sakit. Allah sakit apa? COVID-19. Bukan saya kita, bukan kita kata, Allah yang kata. Hadis kursi. Tak kelang kabut tu. Apa masalah? Jawab. Apa masalah? Pegang dengan Zuhir. Salah ambilan. Antara tu apa? Dia intiqad bizawahiri ayat. Sesat gitu. Itu yang jadi sesat. Tak mana? Saya sebut banyak kali lah. Ajaran sesat ni. Apa dia? Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada muka. Sesat awal lah. Siapa? Zuhir ayat. Sedangkan ayat mutasyabihat. Faham Zuhir ni, jangan kata sesat dengan Quran, dengan akidah. Bahasa Melayu pun kita tengok sesat. Pasal apa faham Zuhir? Haram minum minuman keras, jadi tak boleh minum ais. Kan? Sesat satu. Tidak dibenarkan masuk di sini melainkan kaki tangan saja. Macam mana? Gerak tangan kaki orang boleh masuk. Kerajaan telah menghantar mata-matanya ke Pondok Bangga Batu. Hantar mata-mata. Mana tak nampak pun mata-mata? Kalau nampak orang lagi, itu bukan mata-mata, tu orang lah. Ya Allah. Nak masuk masjid mesti kaki ayam. Bila pula kita kaki ayam, kita kaki orang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kan? Boleh, faham? Otak cair kau tak beku. Saya bukan kena lebu apa-apa Ustaz. Mana cair otak saya? Ya Allah. Ya Allah. Muka hidung tinggi ya? Hidung mancung, pipi tu sorong-sorong. Hati batu. Mana pula hati saya lembut Ustaz. Mana hati batu mati lah saya. Astaghfirullahalazim. Buta mata hati. Air hati saya mana ada mata. Nampak saya nak cerita. Bahasa Melayu je pun sesat dah. Ni kita duduk masjid kan. Masjid apa? Rumah Allah. Oh, sebagian pada rumah Allah Ta'ala singgah sini lah. Alah. Kan? Apa punca dia? Apa salah dia? Salah ambilan. Apa salah ambilannya tu apa? Berpegang dengan zahir ayat. Wahabi ni lah Wahabi. Inilah Wahabi. Yang tu kita sebut bab akidah. Bab fiqh pun Wahabi masalah ni lah. Salah ambilan. Dia pegang zahir ayat. Itu yang pada dia babi haram daging aja. Pasal Allah Ta'ala sebut innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah Ta'ala haramkan bangkai, darah, harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, dan daging babi. Jadi yang haram apa? Daging aja. Lain daripada daging tak apa. Tu pun haram makan aja. Kan? Zahir ayat. Kalau nak kira zahir ayat, saya boleh senarai beribu yang salah faham dalam Al-Quran dan hadis. Bukan sikit. Dan memang Wahabi ni pun kalau kira beribu kan, banyak sebenarnya. Kalau kita jumpa kitab syekh-syekh dia cerita buat akidah, dia buat akidah nama Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi sesat barat tu aja. Astagfirullah. Punca dia ni salah ambilan. Yang tu sikit gaya Quran. Ni salah ambilan mana? Daripada jalan ilmu tahqiq. Ambil pada kalam sufi, daripada kalam kitab-kitab ulama ilmu tahqiq, tapi dia tak faham apa maksud, apa istilah. Lepas tu kita kalau faham istilah-istilah tauhid, istilah-istilah sufi, disiplin-disiplin ulama ajar macam mana nak faham makhluk dengan Allah Ta'ala, pergilah lepak terajang macam mana pun, insya-Allah faham. Satu kita mengaji format dulu. Format tu mesti mengaji betul. Ilmu asas tu mesti ambil. Itu kita ngaji nama Usuluddin tu. Maksud apa? Dia ajar betul-betul format. Ni tiba-tiba tak nak ngaji ni, nak shortcut pergi ngaji terus. Nak kenal Allah Ta'ala. Nak ngaji tafsir terus, hadis. Nak ngaji hadis terus. PK tauhid tak mau. Siapa? Balik pada Quran dan hadis.
Itu yang dia orang duk bangga dengan Muhammad bin Abdul Wahab tu. Pasal Muhammad bin Wahab tu begitu corak pemikiran dia. Balik Quran hadis, mengajar manusia bersatu menolak bid'ah. Mengajar manusia kepada jalan kebenaran, balik pada Al-Quran dan hadis. Padahal dia orang bukan tahu Al-Quran dan hadis. Ambil zahir ayat aja. Jaga sikit tu. Jadi antaranya salah ambilannya daripada jalan ilmu tahqiq, ni ilmu sufi. Ada dia mengambil zahir dan setengahnya mengiktikadkan dirinya itu dalam zat Allah Ta'ala. Diri dia ni dalam zat Allah Ta'ala. Punca tadi masalah ilmu tadi lah. Kita dalam ilmu Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala dalam Allah Ta'ala. Jadi kita dalam zat Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk ni dalam zat dia. Jadi Allah tu, Allah liput kita. Dia syarah liput pula. Tu ya Allah muhitun dengan kita. Allah Ta'ala liput kita siapa? Pasal kita duduk dalam ilmu dia. Kita duduk dalam ilmu dia, maksud kita duduk dalam dia. Jadi Allah liput kita. Memang ramai orang syarah liput macam ni. Ada orang kata Allah Ta'ala meliputi sekalian alam. Yang tu satu version. Dia kata apa? Allah Ta'ala meliput, jadi Allah Ta'ala penuh sekalian alam ni. Tak keluar sikit pun. Kepung putih-putih, cantik-cantik, solid. Alam ni besar mana? Allah Ta'ala liput sekalian alam ni. Dia faham liput tu dengan mana mengisi ruang. Sesat gila. Apa punca? Salah ambil. Pegang zahir ayat. Pegang zahir kalam sufi, kalam Quran, kalam hadis. Pegang zahir. Sedangkan ayat tu ayat mutasyabihat. Untuk macam mana nak faham mutasyabihat? Quran ada ilmu dia, hadis dia. Kena ngaji. Kalau bahasa Melayu pun kita nak tahu mana tahu yang ni peribahasa, simpulan bahasa. Macam mana tahu? Jadi orang Melayu pun tahu. Kena jadi orang Melayu. Jadi Arab kena jadi orang Arab. Untuk mana nak jadi orang Arab? Kena mengaji apa dia ilmu Arab yang memahamkan kita kepada qawaid dengan bahasa Arab. Tu ambil dia. Ambil dia. Baik. Ada setengah mengiktikadkan dirinya itulah dalam zat Allah Ta'ala. Subhanallah. Lagi. Seperti air yang setitik di dalam lautan yang besar. Air setitik dalam lautan besar. Lautan besar apa? Allah. Kita ni setitik tu. Jadi kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita dalam Allah Ta'ala. Bila kita dalam ilmu Allah Ta'ala, kita ni dalam Allah. Satu, kita tak boleh nampak Allah pasal kita duduk dalam dia. Itu aplikasi daripada rentetan daripada itikad dia tu. Biasanya bila ada itikad dia sewil, akan keluar pahaman sewil nanti. Selalunya boleh baca macam tu. Orang sesat ni. Lautan yang besar bersuatu air yang setitik itu dengan air laut itu. Air setitik ni bersatu dengan air laut yang banyak tu. Sebati lah, tak boleh beza dah antara setitik tu dengan air laut. Handainya dia. Padahal nak cerita kalau disebut air laut dengan setitik tu, yang tu yang kalau kata kalam ulama, kalau ada tempat-tempat yang ada kalam-kalam sufi nak cerita tu, itu nak cerita perbandingan analogi kan. Kita ni setitik, khasnya kata ilmu yang ada pada kita setitik air berbanding dengan lautan yang begitu luas. Itu je ilmu Allah Ta'ala bagi seluruh tala langit bumi. Itu pun untuk memudahkan faham aja. Bandingkan betapa kerdilnya kita dengan apa yang ada pada Allah Ta'ala. Orang silap lagi dia faham lain pula. Lain yang susah tersebut air setitik. Dan setengahnya mengiktikadkan alam ni seperti kain yang berbagai-bagai warnanya. Pula alam ni ada macam-macam kain dan macam-macamnya. Dan zat Allah Ta'ala itu seperti kapas.
maka sekalian kain itu adalah kapas. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita kapas ke? Analogi lah. Ni kata analogi ni. Analogi tu menentang apa pula? Buat misal dan banding. Itu pun dengan syarat kalau boleh faham. Satu orang tak boleh faham, memang tak boleh faham kalam-kalam macam ni. Yang kata bahasa Arab, bahasa Melayu pun dia tak boleh faham peribahasa. Peribahasa dia tak faham. Yang kalau mak dia tanya lah, dia tanya kau nak pergi mana tu? Nak keluar mak? Bila balik? Pukul 2 lagi baru balik pula. Oh, makanlah sikit buat alas perut. Saya perut tak payah alas-alas mak. Maksud apa? Bukan ada pakai tali pinggang apa, nak alas buat apa? Astagfirullah. Mak dia dengar tepuk daya dia. Ya Allah, astagfirullah anak aku. Kau dah tak faham bahasa ibunda ya. Tak faham dah bahasa Malaysia. Kau ni lahir kat Jepun kot. Mak dia kata gitu. Ni Wahabi pun kita kena sebut macam tu juga kot. Bahasa lembut sikit. Apa dia? Siang Wahabi ni. Dia tak pandai sastra. Dia tak jadi orang Arab kot. Kata dia memang mami muka Arab pun. Pandai lah. Pandai lah. Dia tak faham bahasa kiasan tu. Jadi ada yang kata Allah ni kapas. Makhluk ni kain warna. Zat Allah Ta'ala itu seperti kapas. Maka sekalian kain itu kapas. Pasal mana ada kain melainkan daripada kapas. Jadi sekalian kain itu ialah kapas. Jadi kalau sekalian kapas tu, kita semua ni adalah Allah. Pasal kita daripada Allah, Allah menjadi kita. Dan kita daripada Allah, jadi Allah kita lah. Sekali lalu dengar macam mana? Okey. Orang bodoh kata okey lah. Kita dah kata bodoh je ke? Pengikut ada. Ramai. Allah. Ini kata akhir zaman ni. Macam lagu lah macam ni. Faham? Maka sekalian kata itu kapas belaka semuanya. Maka sekalian kain itu kapas belaka semuanya. Rupanya saja yang berbagai-bagai ini dengan hakikatnya kapas. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala satu je, tapi rupa penzahiran dia banyak tu yang jadi makhluk berbagai-bagai ni. Allah sah. Bagi faham bagi habis. Satu ngaji kalau sekat-sekat tiang. Dan seperti emas dengan sekalian pakaian, gelang dan subang. Masih nak bandingkan kain warna, kain yang berwarna-warni dengan kapas yang asal dari kain. Bandingkan dia macam ni. Seperti emas dengan pakaian, gelang dan subang dan kersang. Maksud kersang itu. Lalu orang tutur tu apa? Kersang ke? Kersang. Kosang. Kercang, korsang. Itulah maksud dia. Buat dia mah. Itu ia apa? Kafro singa. Ada nun? Tak ada. Kercang juga. Kerongsang. Bahasa baru kerongsang. Tu ni tak ada nun, nak baca kerongsang mana? Baca lah, tapi maksud dia kerongsang tu kan. Kerongsang lah. Saya faham tu, tapi nak kata jawi kat hijau itu tu. Nak sebut ke dia. Lagi dan pintu itu. Pentu apa? Tak tahu. Ni tanya orang tua ikutlah dia orang tahu apa benda perhiasan mana ni, pintu kami tak kerti. Dan cincin kerti lah. Kau ada nama-nama bubuh kat lengan ke, nama apa, muka tengkuk nama apa, bubuh kat pinggang nama apa. Ada dia mah ni kan. Lain tempat letak lain nama, yang bubuh atas kepala mahkota, bubuh kat telinga subang, bubuh kat hidung subang hidung. Bubuh kat bibir pun ada subang pula, panggil subang. Kat pusat pun bubuh subang pusat.
Ya Allah, pelik-pelik ada manusia. Memang ada pun. Ha? Tapi kita nak cerita apa ni? Emas dengan perhiasan, jadi perhiasan tu emas tu lah. Kain tadi kapas lah. Ulama-ulama muhakkikin bagi misal jadi untuk faham, untuk menunjukkan siapa usul, siapa furuk, siapa asal, kita daripada siapa. Macam ada sebut, saya duk jumpa selalu banyak bab perhiasan ni, saya tak bisa dengar lagi lah. Baca kitab ada. Yang banyak jumpa ni macam ni. Kita ni bayang-bayang Allah. Yang ni cukup banyak saya dengar. Kita ni bayang-bayang Allah. Lepas tu Allah lah hakikatnya, kita semua bayang-bayang aja. Tu yang hayal, relax, buat tak tahu bodoh ya. Jangan ngasut, jangan susah. Kita ni bayang-bayang je. La ilaha illallah. Kita ni bayang-bayang saja. Sedangkan bukan macam tu masuk ulama. Kalau ulama sufi kalau disebut bayang-bayang, bukan maksud dia bayang-bayangnya tu. Masuk bayang-bayang ni, setiap bayang-bayang ada tuan bayang. Itu je nak cerita, tu je. Itu je wajah syabahnya. Bayang-bayang mesti ada tuan bayang. Maksudnya makhluk mesti ada pencipta makhluk. Maksudnya kita ni makhluk Allah. Itu maksud dia. Sebut bayang-bayang dengan tuan punya bayang. Apalagi kalau istilah Melayu macam tu, bayang-bayang mesti ada tuan bayang. Pasal nak menunjukkan kata setiap makhluk mesti ada pencipta. Itu je. Bayang-bayang mesti ada tuan bayang. Mana boleh ada makhluk sendiri, melainkan mesti ada yang menciptanya. Macam tu lah kaedah. Mana ada bayang-bayang, melainkan ada tuan bayang. Tapi dia duk faham telajak ke apa? Semua makhluk ni adalah bayang-bayang. Agaknya dia datang selalu lambat. Dia kata kau ni kura-kura. Oh, saya kura-kura pasal belakang saya ada cekerang. Tapi majazi saya tak nampak. Tapi sebenarnya saya ada cekerang. Macam tu kau dia faham pun dia. Kena faham kaedah balaghah ni dalam bahasa Arab. Ada unsur-unsur penyerupaan tasbih ni, apatah lagi dengan analogi perbandingan ni. Biasanya antara kalam ni dia panggil kalam tasbih, ataupun tak tasbih lagi tinggi pada tu dia panggil isti'arah. Ada istilah perbandingan bahasa tu dengan kalam tasbih, ada penyerupaan sesuatu dengan sesuatu. Jadi dia terkecoh, dia tak faham bayang mesti ada tuan punya bayang. Habis tu dia bayang-bayang habis semua makhluk. Maksud bayang-bayang maksudnya dihukumkan makhluk ni bayang-bayang. Yang takkan boleh ada makhluk melainkan ada khalik makhluk. Jadi bila khalik makhluk, apa yang ada pada bayang-bayang ni, bayang-bayang tu menunjukkan tuan bayang, jadi tuan air bayang tu lah kita. Dia merepek itu lah. Itu yang merepek tu. Dia saya merepek ni, saya ngaji ada tunggu je ni. Misalnya nak saya kata merepek. Misalnya ada orang buta, dia tak nampak. Kita kata ni baju saya pakai ni warna putih. Oh, putih. Putih tu apa? Putih ni warna. Oh, warna putih tu macam mana? Oh, nak cerita orang buta. Macam mana nak cerita? Putih ni macam bunga melo tu, putih dia. Oh, putih tu bunga melo. Ganas tu. Lagi bunga melo ni. Oh, putih tu bunga melo. Putih, padahal nak cerita putih tu, bukan nak cerita bunga melo tu. Habis lagi lagi macam tu. Ada misal lain. Putih ni macam mana putih burung bangau tu? Oh, burung bangau. Putih tu burung bangau. Kan dia pergi burung bangau, padahal bengap. Padahal nak cerita putih tu je. Boleh faham saya cakap apa? Boleh kan? Tu jangan faham dia ni buat kerja macam lipas kudung. Macam lipas kudung. Bila dia tambah 2 kaki lagi mak? Ya Allah. Dia tu lipas kudung. Dia tu lipas kudung. Sebila dia tambah 2 kaki? Jadi 6. Dah lipas dia ada 6 kaki. Pula tak biasa pun nampak kudung-kudung kaki dia. Akan bengap namanya tu. Macam mana bengap bahasa Melayu, macam itulah bengap bahasa Arab. Bahasa Quran, hadis. Tambah tu bengap kalam-kalam sufi. Satu tak kerti diam. Itulah orang suruh mengaji. Jumpa tok guru. Bukan cari dalil. Nak berdalil pun mesti kena faham istidlal betul-betul. Apa dia istidlal pula? Dah tak kerti pula. Apa kena faham istidlal, mesti faham dilalah. Apa kefiat dilalah? Dilalah pun tak faham. Kan? Saja usik itu sikit.
Jadi antara disebut ni krosang, gelang, subang, adalah emas kata. Begitu tak? Pintu apa tu? Yang tu pun saya tak reti nak baca tu. Dan cincin, cincin tak apalah. Dan kerabu. Apa dia kerabu? Dan cucuk sanggul tu tak apalah. Jadi ada nama-nama perhiasan, kita pun tak reti. Nanti tengok kamus. Apa dia? Saya tak rajin bila-bila kamus ni. Saya dah faham lah, cuma contoh tu je yang tak faham. Satu jangan sebab tak faham contoh, aku tak nak baca kitab ni, aku tak faham. Dan kau tak faham contoh tu je. Tapi yang tu dia nak buat misal, kata ni antara ajaran sesat yang duk faham secara zahiriah kan, secara zahir. Lagi cucuk sanggul dan buah baju dan kancing seluar. Kancing seluar pun pakai emas. Wow. Buah baju. Apa buah baju ni? Butang kot kan. Butang. Masa dulu-dulu butang macam apa buah. Bahasa tu. Butang macam kita lah ni. Butang ni orang tak biasa buat apa. Istilah buah kan. Buah baju. Nak jumpa butang macam orang dulu-dulu je butang pun bayar lah. Kancing baju. Baju pun tak ada kancing-kancing lah ni, main getah lah. Dan pending. Tak tahu saya tu. Kepala tali pinggang, pending tu, pending. Pending, okey, kepala tali pinggang. Tu pending. Maka sekaliannya itu emas belaka semuanya. Semuanya emas. Jadi nak faham soalan makhluk ni semua Allah. Maksud apa? Semua perkakas tadi adalah emas. Jadi semua makhluk adalah daripada Allah. Makhluk ni ialah Allah. Kena sesat. Maksud apa? Ambil kalam zahir ahli sufi, kalam tahqiq. Semua tu masalah ambil zahir. Begitu juga seperti tembaga pula. Alat yang buat pada tembaga apa antaranya? Kata dia. Dengan seperti tembaga dengan bukur talam. Tak tahulah apa bukur talam. Talam tu tak apalah, tak faham. Bukur, bukir, bukar, bawakir apa? Bikar. Tak tahulah. Dia lah tu. Talam tu padan lah, faham lah tu. Talam buat dengan tembaga. Lepas tu pihak Semeriah. Tak tahu saya. Maksudnya buat pada tembaga tu. Ada benda buat pada tembaga tu. Cuba sebut buat pada tembaga apa dulu. Benda-benda buat pada tembaga. Ini rentaka. Rentak. Yang ujung rentaka tu satu. Apa dia rentaka? Pistol lama. Pistol. Zaman Kesultanan tu. Oh. Nama dia rentaka. Tu bukar talam. Itu dia lain-lain punya Ustaz. Semua lain-lain lah. Pihak Semeriah benda tu kena tengok. Atas tu. Lepas tu cepir Pahak apa ke kan? Cepir batil. Batil ni bekas kan? Bekas lah. Cepir batil. Batil. Bahasa hulu pun batil. Bekas lah. Batil, jabir. Jabir apa? Jabir. Bekas kan? Jabir beg. Saya kecil-kecil dulu sampai ada beg Kelantan tu panggil Mek Jabir. Bahasa-bahasa gitulah kan. Di Jawi ni susah dia ada bahasa kedaerahan tu. Tapi nak cerita semua tu buat pada tembaga. Nak ajar ajaran tu lah. Yang faham kalam zahir. Orang buat misal makhluk ni daripada Allah Ta'ala, dia faham makhluk ni Allah Ta'ala. Betul rentaka apa? Rentaka ni senapan panjang, buat pada tembaga. Semuanya itu tembaga belaka. Situ je dia nak cerita. Ni ajaran sesat ni, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita minta lindunglah daripada syaitan yang dilaknat ni. Minta lindung, na'udzubillah mana? Minta lindung kita dengan Allah Ta'ala daripada intikad orang yang amat sesat.
Iblis laknatullah itu pun tiada i'tiqadnya seperti orang itu. Malu iblis. Iblis pun tak i'tiqad begitu. Iblis pun salah dia pasal aba wastakbara dia. Dia kenal orang Taala oi. Arif dia dengan Allah Taala. Cuma dia atas kata dia sebut macam mana? Tubuh ada Tok Guru kata kalau ikut dia boleh dia bertaubat tu kan. Tapi Ego dia tu. ego tu hal dah termantuk macam tu kat dia. Dan memang ada sejarah-sejarah pun dia nak bertaubat, ada sebahagian pun kita jumpa dalam kisah jumpa dengan Nabi Musa tu kan. Antara syarat taubat dia apa dia? Kau pergi cari kubur Nabi Adam, pergi sujud kat dia. Allah Ta'ala terima taubat kamu. Kata dia, terus abah wastakbara. Asal nak cerita, kalau ikut di atas dikenal siapa Allah Ta'ala, dia nak taubat tu senang sangat. Taklah macam puak-puak ni tak kenal Allah Ta'ala. Sesat barat macam ni. Tu kata iblis laknatullah pun buh laknatullah tu. Tiada i'tiqad seperti mana orang-orang itu. Tetapi pada i'tiqad ilmu tahqiq, pada ilmu ahli sufi radhiyallahu taala anhum, adalah sekaliannya itu makdum. Baik. Jadi kalau nak bahas balik kepada ilmu sufi, kaedah ilmu sufi, semua makhluk ni asalnya makdum. Memang macam tu tak? Yang wujud siapa? Allah aja. Zat Allah, sifat Allah, kita belajar awal-awal kitab dah dulu. Rumusan telah disebut ulama. Antara yang qadim ni siapa? Zat Allah, sifat Allah, nama Allah. Tiga ni qadim dengan tak ada khilaf. Zat Allah, sifat Allah, nama Allah Ta'ala. Jadi antara sifat Allah Ta'ala tu ilmu. Antara ilmu ni mesti inkishaf, jelas pada Allah Ta'ala apa yang bakal jadi, wajib, mustahil, harus. Perkara yang wajib, perkara mustahil, perkara harus, semua dalam ilmu dia. Jadi kita ni dalam maklum Allah, dalam ilmu Allah Ta'ala. Soal itu saya soal, untuk kita masa tu qadim ke hadis? Masa kita makdum dalam ilmu Allah Ta'ala tu, ilmu Allah Ta'ala inkishaf kita, tapi masa tu kita makdum lagi, belum mawjud. Kita ialah sebahagian daripada maklum Allah. Maksud maklum Allah, perkara yang dalam ilmu Allah Ta'ala tahu tu apa. Subhanallah. Betul? Kita masa tu apa? Kita masa tu makdum, tak dicipta lagi. Ada orang bila dia faham itu dah, kita makdum, oh kita ni qadim lah kata itu. Ilmu Ta'ala tu qadim mana? Bukan makhluk tu qadim. Makhluk tu tak makhluk lah. Hebat macam mana pun makhluk ialah makhluk. Al-abdu abdun wa intaraqqa. Itu memang ada sipir-sipir ulama itu buat. Hamba tetap hamba, makhluk tetap makhluk. Kita ni walaupun makdum dalam ilmu Allah, nak bahas itu mesti faham makhluk tetap makhluk. Jangan faham makhluk jadi khaliq makhluk, bukan. Allah tetap Allah. Takkan apa yang Allah Ta'ala bagi jadi kita, kita Allah. Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dia kata, tetapi pada intiqad ilmu tahqiq, pada ilmu sufi radhiyallahu ta'ala anhum, itu adalah sekaliannya itu makhluk ni makdum, ia pada hadrat ilmu Allah Ta'ala. Dia makdum pada azali. Maksudnya bahasa lain qadim. Bahas azali qadim ni memang antara kata ulama, mana yang memang maujud tapi la awala lahu, atau dipanggil qadim. Kalau dia la awala lahu tapi dia bukan maujud, itu dipanggil azali. Benda yang wairu maujud tapi la awala lahu tak panggil qadim. Ini ada ulama yang membezakan qadim tu lah dengan azali. Apa beza qadim azali? Azali ni dia ma la awalalah. Qadim dia maujudun la awalalah. Qadim ni benda ada yang tak ada awal. Qadim lah zat Allah, sifat Allah, nama Allah. Tu qadim hakiki tu. Waktu tak ada kita tak dipanggil qadim. Yang tu dipanggil azali. Siapa? Pasal azali ni apa? Dia ma la awalalah. Benda yang tak ada awal. Jadi antara ma tu benda tak ada awal baru panggil azali. Kalau yang maujud memang panggil qadim.
Tapi bila benda tak ada, yang tu tak boleh panggil kodim. Atau ulama yang membezakan kodim dan azali. Jadi azali ni apa? Dia ma la awal lahu. Barang yang tak ada awal. Termasuk barang ni maujud ke, makdum ke, hal ke, itibari ke, selagi tak duduk tempat maujud, dia takkan jadi. Selagi tak duduk tempat maujud, dia takkan jadi kodim. Untuk jadi kodim mesti maujudun la awalalah. Azali dia ma la awalalahu. Mana dan telan-telan lah tu. Hak tu tak ada dalam kitab. Hak tu. Kalau kodim ni Apa dia? Azali. Kodim maujudun la awalalahu. Dobit dia maujud. Tapi yang la awalalahu. Kalau azali ma la awalalahu. Barang yang maksudnya maujud tak maujud, hal itibari semua sah panggil azali. Maujudun ila, bukan, kodim maujudun la awlalahu. Dia tak ada ma tu. Dia bukan maujudun ma awlalahu. Maujudun la awlalahu. Maujudun la awlalahu kodim. Azali ma la awlalahu. Ni ma barang. Dalam barang tu iya makdum ke, hal ke, intibari ke, boleh sah panggil azali. Faham kodim? Kodim ni hanya boleh kata zat, sifat, sebab yang kodim. Satu salbiah, dia bukan azali. Siapa salbiah? Bukan maujud. Dia salbi. Bahasa azali, penggunaan dia macam mana Ustaz? Maksudnya kalau bahasa Allah, kita makhluk kan, kalau kodim maksudnya boleh bahasa itu tak? Maksudnya Allah ni dia telah tetap sejak azali lagi. Itu macam mana? Kita sebelum ada ni azali dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita tu azali. Pasal kita makdum. Ilmu Allah Ta'ala, sifat ilmu tu kodim. Tapi kita yang dalam ilmu Allah Ta'ala tu azali. Tak dipanggil kodim. Itu pun atas ulama yang membezakan kodim dan azali. Ada ulama kodim azali similis. Sama makna. Kalau nak pakai tambahan, nak bezakan kodim dengan azali, sini. Antara sini memang bersama nampak perbezaan antara kodim dan azali. Okey. Sekali lalu kepada kodim azali, walaupun tak sebut dalam kitab, itu antara benda bahas untuk faham istilah kodim azali itu. Jadi kita ni dalam hadrat ilmu Allah Ta'ala azali, tiada ia maujud. Kita ni tak ada maujud lagi. Jadi kita azali, maka adamnya itu dinamakan dia adam mungkin yang azali. Adam mungkin yang azali, lepas tu kodim adamnya. Kodim adamnya. Adam tu kodim. Yang ni pun atas ulama yang membahasakan benda adam pun, makdum pun kodim. Padahal kodim adamnya itu azali, bukan kodim. Atas yang membezakan kodim dan azali. Yang penting saya cakap apa? Ya. Jadi kalau hafal takrif tu bagus. Faham macam mana pun sini dia sebut tak adanya kita dalam ilmu Allah Ta'ala yang tahu benda tak ada tu, padahal benda tak ada, dipanggil kodim. Yang kodim adamnya tu. Adamnya tu kodim. Tiada ia maujud daripada azali itu. Masa tu belum maujud lagi daripada azali. Pasal apa panggil azali? Pasal dia ma la awalalah. Belum maujud lagi. Hanya zat Allah Ta'ala. Baik, sebelum Allah Ta'ala bagi jadi apa tu, pada azali, hanya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang ma'ani dan asma'nya juga. Tu tiga tu kodim tu. Kita dah sebut awal-awal kitab dulu. Dulu ngaji ni kalau dah jumpa awal tak ada masalah, senangnya faham, insya-Allah. Satu ngaji sekat tiang bahaya. Tambah ngaji awal je tak pernah jumpa ujung. Tu pentingnya tu. Jadi zat dia, sifat dia, sebab dia juga, maka hanyalah. Maka hanyalah tu faqat. Maksudnya tak lebih. Yang memang kodim ni apa? Zat Allah, sifat Allah, nama Allah. Siap. Untuk kita dalam maklum Allah tak panggil kodim azali. Kita azali. Atau yang membezakan kodim azali. Ataupun kita ni makdum.
Jadi tiga ni saja, zat, sifat, asma' Allah Ta'ala, itu hanyalah, tiada lainnya. Maka hanyalah tu terjemah Arab, faqat fahasbu, maksudnya itu je, tiada yang lain. Tak ada lain pada tiga ni. Tiga ni saja yang memang qadim. Zat Allah, sifat Allah, asma' Allah. Kalau tanya af'al Allah, nisbah layak untuk buat, kudrat, qadim. Kalau af'al tu dengan mana dia ijad, i'dam, maka af'al tu adalah hadis. Tanfiz kan, atau bagi luluskan, tanjizi kan, tanjizi hadis, makhluk yang asal tak jadi dia bagi jadi. Dia bagi jadi tu, hak tu adalah hadis. Dia bagi jadi itu hadis. Apa nak sebut situ dia tak? Maka ta'alluq ilmu Ta'ala pada Adam mungkin yang azali itu diketahuinya tidaknya itu. Maka ta'alluq ilmu Ta'ala pada Adam yang mungkin. Adam mungkin ni pula, benda mungkin yang memang tak ada. Tadi tu lah. Yang azali tu, azali lah, dia tak panggil qadim tu. Diketahuinya, Allah Ta'ala tahunya Adam tu tidak. Diketahui tidaknya. Boleh faham? Bahasa jauh, bahasa lama ni. Tahu bahawa tidak Adam. Tidak ada, tahu tidaknya madum tu. Maksudnya memang madum tu dia takkan Allah Ta'ala wujudkan sama sekali. Allah Ta'ala tahu tidaknya tu. Tidaknya qadim tu. Tidak tu tidak mungkin tu. Yang diketahui oleh Allah Ta'ala tidaknya ada mungkin tu. Ada mungkin tu memang tidak. Maksudnya ditahu mustahilnya. Benda yang memang Allah Ta'ala tak bagi jadi, memang takkan jadi. Dan Allah Ta'ala memang tahu ilmu, di dalam ilmu dia memang benda tu takkan bagi jadi. Allah Ta'ala tahu tidak itu. Sebab dia tahu tu qadim. Tapi tidak yang benda makdum tu, tu adalah azali. Yang tu sikit kalau istilah sana. Maka daripada perkataan bicara itulah tersalah i'tiqad orang yang salah disangka dirinya itu ada maujud ia diri sana pada Allah Ta'ala pada azalnya itu. Ada orang dia tak ada lagi, masa tu dia dalam ilmu Allah Ta'ala. Masa dia dalam ilmu Allah Ta'ala, dia duduk perasan dia dah ada, dia dah maujud qadim azali dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang pentingnya apa? Dia nak zahirkan diri dia dalam alam yang makdum tu. Makdum dalam ilmu Allah Ta'ala tu dia duduk rasa diri dia wujud. Duk ada ni pun tak duduk martabat wujud, pasal kita masih duduk kekal makdum. Martabat kita tetap Adam, Allah yang bagi ada kita. Tapi kita nak rasa kita qadim, tak ada kita tu qadim. Menatang apa kita duk ada ni pun adalah hadis, apatah lagi tiada kita tu qadim. Kata menatang apa nak faham itu? Salah. Bunyi menatang lah. Abah-abah macam ni dia halus sikit lah macam tu. Faham halus macam ni panggil tahqiq ni. Memang tahqiq pun ada ilmu yang memang bahas tahqiq macam ni. Tapi kadang tak sampai mana pun. Dia kalau bukan ahli tak usah ada baca kitab yang tu. Kalau ada orang baca pun tak usah dengar. Kalau ada orang bukan ahli yang buat dengar sakit kepala. Memang sakit kepala, pening tu. Elok-elok dah faham tauhid, habis tauhid. Ya. Iya, dengar saya sebut. Satu kadang masyarakat kita masalah juga dengan orang macam ni. Pasal dia melemparkan fitnah-fitnah. Benda yang dia tak faham tapi dia rasa faham. Tapi keterangan dia menunjukkan dia tak faham. Itulah. Okay, lalu. Maka daripada perkataan bicara itulah kata tersalah i'tiqad orang yang salah
yang disangka dirinya itu ada maujud, ia diri sana pada ilmu Allah Ta'ala, pada azalnya itu. Na'udzubillah minha. Kita minta lindung dengan Allah Ta'ala minha, min mazkurah, apa dia, daripada i'tiqad orang yang menjadi kafir itu. Na'udzubillah. I'tiqad ni kata dia ialah i'tiqad falsafah nama. Yang ni i'tiqad falsafah. Terlalu falsafah sampai lebih daripada ahli falsafah, sampai syaitan pun terkejut. Aku tak ada sesat menyampah apa macam tu. Biar abu hayat macam tu sikit tak. Nanti kita buat filem itu kan. Wahabi tu kata Allah tak arah gini. Tu buat gambar rupa iblis ekor. Kata dia. Aku sombongnya. Aku pun muskil gambar. Macam-macam boleh kesesat lebih daripada aku ni. Aku pun tak sesat kau orang antara ni, hampir hampa boleh sesat macam tu. Malu ke iblis. Satu jumpa Wahabi, iblis kena salam. Saja kita main lawak itu lah kan. Kenapa iblis kena salam? Dia pelik, dia kata kau disesat lebih daripada dia lagi. Sampai dia pun tak i'tiqad Allah duduk atas arah. Dia tahu arah makhluk Allah. Takkan orang Ta'ala ambil manfaat pada arah dia. Iblis pun kata, subhanallah, subhanallah. Dia pun duduk tasbih pada Allah Ta'ala. Cuma dia ikhlas, tapi betul. Dengar, saya ngaji pun tahu kata gitu. Iblis ni, dia salah tu, pasti salah tu. Ya, dia bukan tak kenal Allah Ta'ala siapa. Dengar. Dia bukan tak taat. Satu tu je masalah dia. Kalau lani lah, kalau tengok iblis agak buat apa? Dia tak solat ke agak? Dia tak tasbih, tak zikir ke? Dia zikir, tasbih dia tak tinggal. Betul? Tapi dah dicop pasal dia duduk tempat tinggi macam tu. Habis buat salah juga. Macam mana? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kafir tu. Isyarat Quran dilalah itulah wa kana minal kafirin, maksudnya jadi kafirlah siapa duk i'tiqad dia lebih baik, dia tak ingkar itu pada perintah Allah Ta'ala, dan dia menyangka orang yang sepatutnya diberi hormat, dia rasa dia lebih sepatutnya dihormati daripada orang yang Allah Ta'ala perintah untuk hormat. Itu salah besar tu. Salah besar. Na'udzubillah min daripada i'tiqad orang yang menjadi kafir itu. Na'udzubillah. Tentu hati-hatilah bab-bab nak faham ilmu tahqiq tu. Itulah i'tiqad falsafah namanya, mengiktikad ke alam ini qadim. Ada Allah Ta'ala, ada alam ini. Falsafah ada i'tiqad ni, ada Allah, ada alam. Jadi bukan Allah buat alam. Macam mana alam boleh jadi? Sebab ada Allah. Ada Allah, ada alam. Yang ni dari segi tak ada iradah dipanggil bab ni bab ilat. Ada ilat, ada ba'dul. Ada Allah, ada alam. Bukan Allah buat alam, ada Allah, ada alam. Ada pula, ada Allah, ada alam. Allah kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'hu huwal ana kama kana. Allah Ta'ala ni memang dia ada. Sebelum ada makhluk lagi dia memang ada. Wujud dah. Bukan bila dia wujudkan makhluk dia baru maka dia wujud itu. Subhanallah. Tidak. Kerana ada sifat mengiktikad alam ini qadim adalah ada alam kerana ada zat, ada sifat, ada ilmu, ada maklumnya. Maka tiada pula faham ia akan ada maklum pada azali itu. Orang macam ni, antara masalah dia tak faham maklum. Dia maklum pada azali tu apa dia? Yang maklum pada azali, nisbah Allah ada ilmu, tu memang qadim. Tapi maklum yang kita asal tak ada tu, yang azali tu, yang tu kan qadim. Dan benda maklum, kata sebut panggil azali. Maka maklum yang tiada dua bahagi. Maka maklum yang tiada ada dua bahagi. Pertama, maklumnya kepada ma'dum yang mungkin itu, iaitu setengah daripadanya alam ini, iaitu diketahuinya pada azali dahulu
tiadalah mewujudnya ada ia makdum keduanya, ada adalah makdum keduanya, makdumnya kepada makdum. Banyak tu situ dulu. Tangan dua bahagi. Pertama maklum, maka maklum yang tiada tu dua bahagi. Maksudnya maklum benda tu memang Allah Ta'ala tahu, tapi yang dalam ilmu Allah Ta'ala, jadi tak ada lagi, tak sabit lagi. Ada dua jenis, ada yang sebut situ lah. Jadi kita belajar ni belajar tahqiq lah sebenarnya ni kan? Tapi dia tak ada fahaman tak betul tu, satu ditahqiqkan kat situ supaya kita faham prinsip apa sepatutnya dia nisbah tak nisbah pada Allah Ta'ala, dan sebaiknya jalan betul saya nak keluar pada tu macam mana untuk fahamkan dengan tahqiq tepat lagi apa sepatutnya Allah Ta'ala. Mudahan dia boleh faham kita. Memang ada faham susah sikit situ, tapi kalau ikut disiplin dia boleh faham, insyaAllah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana wada bi rahmatika ya arhamar rahimin wa rizqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala anka al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala anka al-ghafilun. اللهم صل على سيدنا المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك ذاكر وغفل